Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, aku Afif Azman. Terima kasih kerana menonton video aku di dalam YouTube channel aku. Okay, first of all, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ada yang komen, ada yang WhatsApp, bagi tahu bro, aku dah subscribe kau ni. Ya Allah, aku macam um, aku sangat-sangat menghargai walaupun satu subscriber kan. Sebab aku, of course aku tak kisah sangat on the subscription tu berapa ramai. And walaupun yang sedia ada ni pun, um, aku rasa macam kalau tak buat video, aku rasa macam alamak, um, macam macam tak syok tak best kan. So for the time being aku agak macam tak sihat sikit. So aku nak rehat. Tapi um, kita buat simple reaction video. Sebab aku nampak dekat Facebook ni memang diorang share. Okay, kita tengok kat sini ramai gila ni. Ni aku punya Facebook, korang boleh add aku. Welcome to add my Facebook. Okay, ramai orang share benda ni. Kalau korang perasan lah, sekejap aku besarkan dulu. Okay, saya bayar RM1K, RM1,000 setiap bulan pada kereta, tapi saya bayar 300 sebulan untuk keperluan anak, darah daging sendiri, ikat perut. Hari jadi kereta saya bayar road tax dan insurans lebih dari 1,000 lebih, tapi hari jadi anak dan isteri sekadar beri ucapan selamat sahaja. Kenapa nak bermewah untuk kereta yang bakal jadi besi buruk, sedangkan bila kita sakit, anak bini yang jaga? Insaf saya. Okey, ini sebenarnya pendapat personal orang tu, and of course orang tu page ni screenshot ataupun memang dah berlega pun screenshot ni, and then of course semua share lah, and ramai lah share. Konon-konon nampak ni suami yang misali lah, suami yang sensitif. Tapi okay, first kali macam ni aku nak okay, kita tengok komen. Ada kebetulan nampak komen kan, Song Onim Circle. Dia kata perumpamaan yang tak kena. Kereta zaman purbakala dulu adalah kehendak, kereta zaman sekarang kereta adalah keperluan. Kegunaan kereta itu sendiri besar impak dia kepada kehidupan. Dengan kereta boleh keluar mencari rezeki untuk anak bini dan simo. Guys, okey lah, alang-alang ni aku simo sikit. Oh, panjang juga. Boleh elakkan anak bini kena hujan dan panas terik bagi keselesaan. Boleh guna untuk pergi ke suatu tempat seperti hospital, dan ke tempat yang menjual makanan untuk disumbat dalam perut anak bini. Kereta itu ibarat nadi penggerak dalam kehidupan. Tak salah kalau sedikit pelaburan kita mendapat berpuluh manfaat manfaat lainnya. Okey, aku tak ada masalah kalau first status ni personal opinion dia kan. Tapi yang isu kat bawah tu, kenapa nak bermewah untuk kereta menjadi personal, sedangkan bila kita sakit, anak bini. So bila dia mention kita lah semua kan. Sebab memanglah mungkin dia maksudkan kita tu diri dia seorang, tapi bila dah dia buat macam ni dan banyak orang share. Okey, pertama sekali, I have to admit, kereta yang aku pandu hari ni adalah Viva. And aku dah berkahwin, ada seorang anak yang baru lahir. Dan pada aku, walaupun kereta tu cash, tak ada monthly commitment yang aku kena bayar. Cuma servis lah, dan servis dia pun macam kalau hari jadi kereta aku lah. Kalau hari jadi lah kan, macam orang ni kata, tak mahal mana pun. Untuk road tax pun mungkin dalam 400 lebih. Kalau tayar servis apa pun dalam 100 lebih. Tayar itu hari pecah dua-dua, baru RM300, dua biji. Lepas tu servis pun biasa dalam 100 lebih, tak sampai 200 dan sebagainya lah. Okay, so aku tak banyak spend kat kereta. Tapi satu benda yang aku dalam hati aku rasa macam galat lah. Aku galat ini, kalau dia punya personal pendapat macam tu, ini pendapat aku pula. Aku
aku tak mampu untuk menyediakan sesuatu yang selesa. Aku alat. Kalau aku ada duit, kalau macam aku ada kemampuan macam orang ni boleh bayar RM1,000 untuk kenderaan, aku akan sediakan supaya keluarga aku selesa. Sebab contoh kereta yang aku bawa sekarang, yes boleh sampai, tapi kalau lubang ke apa benda ke, memang bergegar-gegar dengan keselesaan tu memang tak ada lah. Tapi cuma boleh sampai. So aku kalau aku personally, aku nak isteri aku selesa. And of course, kalau dia kata dia bayar RM1,000 pada kereta setiap bulan dan sebagainya, bukan dia seorang yang pakai kereta tu, anak isteri dia pun sebenarnya dapat juga menikmati keselesaan kereta tu. Cumanya dekat sini dia cuma bayar RM300 sebulan keperluan anak. Okey. Isu dia dekat sini, kita sendiri kena timbang tara kan, keperluan kita dengan kehendak perbelanjaan kita dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk keperluan anak macam aku sendiri pun, aku spend tak dalam 300 juga kot. Lebih kurang sebab seminggu pun susu pampers pun dah 100 lebih. So sebulan 4 minggu. So lebih kurang lah 3 ke 500 lah aku spend. And aku tak beli baju-baju baru untuk anak first born aku. Kalau mungkin orang lain lah first born, excited macam-macam baju cantik dan dia beli apa semua. Aku memang tak beli pun. Alhamdulillah, baju ada yang kawan-kawan bagi kan, baju cantik lagi dia bagi. And pada aku tak perlu nak membazir. And anak aku pun tak faham branding baju tu. Anak aku pun tak faham kecantikan baju tu. Sebab aku ada satu baju tu, ada kawan hadiahkan, memang cantik lah. Aku dah mandikan, aku pakaikan dia, dia muntah. So buka, pakai balik baju lain, tukar baju lain. So untuk anak aku, dia tak faham pun. Dan aku tak peduli orang kalau nak cakap apa, itu lantak dia. As long as susu pampers, yang itu semua kita ni lah, kita jaga, kita sediakan. And pada aku, brother ni okey sebenarnya. Cuma kalau dia nak tukar vice versa, contohnya dia nak spend RM300 kat kereta dan RM1,000 untuk anak dia, pun tak ada masalah. Even dia boleh buat macam aku, beli kereta cash kan, jual kereta dia, mungkin negatif sikit ataupun mungkin ada profit sikit, and cari kereta cash. Banyak je. Wira sekarang boleh dapat RM5,000, boleh dapat Viva RM5,000 boleh dapat. So kalau nak besar, cari Wira. Kalau nak kecil, compact sikit, Viva pun okey. So tak, macam pada aku tak ada apa yang perlu diinsafkan pun. Bukan satu benda isu. Jadi untuk korang-korang yang belum berkahwin, okey, ni tips kalau belum berkahwin, baik perempuan baik lelaki lah. Kalau perempuan, sebelum memilih pasangan tu, kalau korang tak nak jadi macam ni, contohnya korang nak dapat suami yang lebih utamakan korang, instead of dia spend pada kereta, hobi, mancing, golf dan sebagainya, sebelum kahwin tu korang kena pilih lah karakter dia macam mana, hobi dia macam mana. And kalau contoh let's say masa sebelum kahwin tu, kalau dia tak berkereta, adakah korang okey dia tak ada kereta? Macam aku sendiri, asalnya aku ada kereta, satu Vios, satu Myvi, dua-dua beli baru. And then aku tolak lepaskan satu-satu. Sebelum tunang, aku jual semua kereta aku. Aku dengan wife aku sebelum masa tu tengah sebelum tunang lebih kurang lah. Kalau kita jumpa dating, naiklah MRT, LRT. Kalau balik Johor, naik bas. Dah lama gila tak naik bas. Tiba-tiba aku kena naik bas yang sambung-sambung tu kan, dengan kaki aku yang panjang ni, duduk sempit, terangkat lutut. Dan wife aku masa tu, kita orang belum kahwin lagi, dia pun okey. So alhamdulillah, aku jumpa orang yang dalam keadaan dia pun okey. And of course korang cakap, kau untung lah bla 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 dapat orang yang okey. Tak, sebenarnya aku take the risk.
aku bincang dengan dia, aku bagi tahu macam mana, what is my plan, what is the potential, what is the risk. Bukan cerita yang indah-indah je. Kalau tak menjadi, apa risiko dan consequences dia. And aku nak jual kereta, apa pandangan dia dan sebagainya. And aku memang nak jual juga sebab aku nak ni. Just aku nak bagi tahu and nak dengar juga dia punya pandangan. And alhamdulillah dia okey. Dia sedih lah, dia sedih masa aku nak jual kereta tu. Dia bukan sedih sebab kita orang tak ada kereta, tapi dia sedih kereta tu banyak membantu kita dalam urusan pergi balik kerja dan sebagainya. Memang dia baru je dengan kereta tu, aku lagi lama dengan kereta tu pun. Sedih memang sedih. Tapi kita lepaskan for the better future lah, pada pendapat kami. So alhamdulillah dia okey. And masa tu pun aku macam okay, tak apa, aku jual. And kalau dia tak suka, kalau dia tak suka aku tak berkereta, aku tak boleh buat apa kan. And dia boleh mencari orang yang berkereta cantik dan sebagainya. Sama juga dengan korang. Kalau korang tengah berkapal atau sedang mencari, korang saling bantu-membantu dan discuss apakah keperluan kereta, apakah jenis kereta yang perlu dibeli kalau kereta tu perlu, adakah kereta yang cantik, mewah dan sebagainya. Sebab ada golongan yang tak kisah, naik motor pun tak apa, naik bas pun tak apa. Ada juga golongan yang dia nak jaga standard dia. Dia nak kereta at least kereta yang paling tak pun minimum 80,000 ke atas lah. Ada yang nak macam tu. Ada yang kalau setakat kereta mungkin Viva ke apa dia tak pandang, Myvi dia tak pandang mungkin. Mungkin dia nak level-level Toyota, Honda kan. Ada pula yang nak kalau kau tak bawa Merc, tak payah usah aku. So benda-benda tu terpulang pada korang. And in the end, selepas kahwin, itulah yang korang masing-masing dah pilih kan. Maksudnya korang dah kenal dulu awal-awal. Bukannya terus macam lepas kahwin tiba-tiba berubah. Itu pun satu hal juga tu. Korang kena betul-betul check lah kan, kenal betul-betul. So kalau sebelum tu dia berlakon, end up lepas kahwin dia jadi lain, tu aku pun tak tahu nak cakap apa lah. But still pada mereka yang dok share status ni, ialah boleh untuk mungkin nak bagi suami korang macam satu kesedaran. Tapi kalau tiba-tiba suami dia buat keputusan jual kereta, cari Viva, cari Wira, harap-harap isteri-isteri yang share status ni jangan masam muka pula lah kalau bersempit-sempit dan tak selesa sebagainya. Again, kita kena tengok juga kemampuan keluarga kita, kemampuan suami. Dan suami pun of course you guys have to do the best that you can. Doa supaya rezeki dimurahkan dan sebagainya untuk dapat memberikan keselesaan yang lebih baik. Semua suami nak berikan keselesaan kepada keluarganya. And semua isteri pun sebenarnya tak nak suami dia dia tak sanggup tengok suami dia susah dan sebagainya. So korang compliment each other lah. Of course ada juga certain cases yang laki spend abaikan anak isteri. Again, benda-benda ni kalau sebelum kahwin korang betul-betul lah check lah dan sebagainya. Buat solat, isyarah dan sebagainya. Tapi kalau dah kahwin, apa yang korang boleh buat, contoh macam arwah mak aku sendiri, dia banyakkan berdoa dengan solat untuk aku. Masa tu aku ni masa zaman sebelum kahwin, 10-20 tahun lepas, ya Allah, aku ni jenis nak solat memang malas gila, memang tak nak solat. Dan tak reti lah pasal financial ni, apa benda ni semua. Memang tahu nak enjoy, joli, lepak-lepak, itu je lah. Malas nak continue study apa semua. Memang teruk lah. Lepas tu balik-balik kerja je kan, kita macam bentak kan, marah apa ni arwah mak dan sebagainya. Tapi apa yang arwah mak aku buat, dia keep on praying, minta Allah lembutkan hati dan sebagainya. Alhamdulillah, sebelum arwah mak aku meninggal lah, dalam 2-3 tahun sebelum tu, aku rasa macam satu perubahan yang macam okay, aku kena berubah. Dan alhamdulillah aku sempat berubah.
masa arwah mak aku masih ada lagi. Cuma ralatnya aku tak ada kemampuan untuk bantu dari segi kewangan, masa dan sebagainya untuk bantu arwah mak aku lah. I have done my best, but I know it is not the best. So so itu je lah yang aku nak cakap bagi korang yang para isteri dah berkahwin, dapat suami yang macam sekian-sekian, ataupun suami dapat isteri macam sekian-sekian. Bincang, banyakkan discussion dan tanya dan sebagainya, apa berbual, and of course doa lah, doa solat tu penting. And yang komunikasi tu jangan segan lah, jangan segan untuk berkomunikasi. Macam suami dia ni, pada aku lebih baik dia tanya dulu dengan wife dia, sayang minta maaf, nak tanya, minta maaf lah sebab I cuma spend 300 sebulan untuk keperluan anak sekian-sekian. I banyak spend kat kereta, I minta maaf. Lepas tu tengok pula apa respon wife dia. Mungkin wife dia kata, tak apa, apa ni, sebab kereta ni pun kita memang pakai sama-sama, and 300 ni pun dah cukup sebenarnya. Mungkin kita tak tahu, and kita just assume kenapa nak bermewah untuk kereta yang bakal jadi besi buruk, sedangkan bila kita sakit anak bini yang jaga, sedangkan isteri kita okey je. Kita tak tahu. So jangan assume. Kita tanya dia. But if isteri kata, alah bang, jual lah kereta tu, kita pakai kereta yang biasa-biasa, and lebihan tu kita boleh spend untuk keperluan keluarga, pun nampak korang dah dapat a better decision to be made. Okay guys, itu saja, just video santai-santai sebab aku dalam dengan ulcer ni apa semua, malas nak buat video discussion berat-berat. Just simple ni je lah, react. Okay, itu saja. Assalamualaikum.